Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali kepada channel Cikgu Azrul. Jadi pada hari ini kita akan belajar pendidikan seni visual. Pada hari ini kita akan masuk topik 2 iaitu sayangilah habitat kita. Okay, bahagian pertama. Okay, pada hari ini apa yang akan kita buat? Okay, yang pertama ialah kita akan belajar apa itu poster dan montage. Yang kedua, kita akan belajar apa itu bahasa seni visual dalam topik 2 ini. Yang ketiga ialah contoh-contoh eksplorasi poster dan montaj. Dan yang keempat ialah penyediaan bahan untuk minggu hadapan. Okey. Yang pertama, apa itu poster dan montaj? Okey. Kita boleh buka buku teks dia, boleh buka buku teks pendidikan seni sama-sama. Okey, buka muka surat 14. Okey. Cikgu bacakan dulu ya. Okey, poster ialah alat komunikasi yang menyampaikan maklumat secara visual. Ciri-ciri utama poster ialah tajuk, gambar dan maklumat. Terdapat pelbagai cara untuk menghasilkan poster seperti penghasilan poster montaj. Okey, keyword poster ialah alat komunikasi maklumat secara visual. Maksudnya ialah poster ialah alat komunikasi yang menyampaikan maklumat secara visual. Ingat tu, poster ialah alat komunikasi untuk menyampaikan maklumat secara visual. Okey. Penghasilan poster ni ada pelbagai cara. Yang kita akan belajar ialah penghasilan poster montaj. Okey, apa itu montaj pula? Montaj ialah gubahan gambar daripada sumber media cetak dan media elektronik. Okey, proses penghasilan montaj melibatkan aktiviti potong dan tampal. Potongan objek yang disusun berdasarkan tema akan mewujudkan kesan kesatuan dan penegasan pada keseluruhan poster. Gabungan poster dan montaj menjadikan persembahan lebih bermaklumat, kreatif dan menarik. Okey. Keyword montaj ialah gubahan gambar, media cetak dan elektronik dan potong tampal. Okey. Secara mudahnya ialah montaj ialah gubahan gambar daripada sumber cetak ataupun sumber elektronik dan dihasilkan melalui aktiviti potong dan tampal. Sekali lagi ya. Montaj ialah gubahan gambar daripada media cetak dan media elektronik yang menggunakan atau melibatkan aktiviti potong dan tampal. Mudah je kan dia punya keyword dia ni. Ingatlah keyword dia ya. Okey, contohnya. Okey, kita akan pergi pada contoh jenis-jenis poster yang digunakan menggunakan teknik montaj. Okey, contoh pertama ialah poster iklan. Poster iklan ialah bertujuan untuk mempromosikan barang atau perkhidmatan. Ialah iklan kan. Jadi apa yang awak tahu tentang iklan? Iklan adalah untuk mempromosikan barang atau perkhidmatan. Contohnya kita tengok di sini ya. Tajuk poster dia ialah selamat datang ke Taman Rama-Rama. Jadi dia nak mempromosikan Taman Rama-Rama. Okey, yang kedua ialah lakaran digital sebagai latar belakang. Okey, latar belakang ni nanti kita tengok. Ada digital boleh, ada menggunakan maujud boleh. Dalam poster iklan ada maklumat poster juga. Maklumat poster ni adalah untuk menerangkan apa yang dia mempromosikan. Contohnya ke Taman Rama-Rama. Dia mempromosikan bila boleh pergi Taman Rama-Rama yang paling sesuai sekali. Bila waktu yang boleh paling sesuai sekali nak pergi Taman Rama-Rama. Okey, kita tengok ni pula. Bahan daripada sumber bercetak sebagai montaj. Tadi kita belajar ialah montaj gubahan gambar daripada media cetak dan elektronik kan. Jadi betul lah ni. Jadi kita tengok contoh kedua pula. Poster motivasi. Okey, poster motivasi lah bertujuan untuk menggalakkan seseorang lebih berusaha untuk mencapai kecemerlangan.
Namanya pun motivasi. Jadi mengarah ke arah memupukkan semangat supaya orang lebih bersemangat terhadap apa yang nak dipupukkan. Contohnya di sinilah poster motivasi pelajaran. Tajuk dia ialah kejayaan milik setiap pelajar. Tengok dia punya tajuk ni, bermotivasi ke tak? Dan gambar-gambar ni, gambar topi konvo, gambar piala, gambar grade. Jadi ini adalah merupakan poster motivasi. Yang ketiga, poster kempen. Apa yang awak tahu tentang kempen? Kempen ini ialah satu bentuk macam apa yang nak cakap satu bentuk yang orang buat untuk menyedarkan orang terhadap satu benda. Contohnya kempen kesedaran prihatin OKU. Okey, di sini ialah kempen untuk menyedarkan orang ramai bahawa perlu prihatin terhadap OKU. Kenapa perlu prihatin terhadap OKU? Gitu. Kita tengok dia punya keterangan. Poster kempen bertujuan untuk meningkatkan kesedaran terhadap sesuatu perkara. Betul tu? Kempen kesedaran prihatin OKU. Dia nak menyedarkan orang ramai terhadap orang OKU. Okey, yang contoh terakhir lah poster filem. Okey, apa itu poster filem? Poster filem bertujuan untuk mempromosikan filem. Jadi di sini kita dapat tengok animasi. Okey, dah tahu dah ada animasi, mesti bendanya ialah filem. Okey, animasi Puteri Merah Jambu. Tak tahulah wujud ke tak Puteri Merah Jambu ni, tapi di sini dia kata animasi Puteri Merah Jambu. Dia mempromosikan filem. Okey, kita pergi kepada bahagian part 2. Apa itu bahasa seni visual dalam topik 2 ini? Okey, yang pertama ialah rupa. Awak boleh rujuk muka surat 15 dalam buku teks awak. Rupa. Okey, cikgu terangkan dulu Rupa ialah garisan luar objek. Rupa bersifat dua dimensi. Rupa terhasil daripada gabungan titik mula dan titik akhir. Okey, keyword dia pula ialah garisan luar objek, dua dimensi, gabungan titik mula dan akhir. Okey, rupa ialah garisan luar objek yang bersifat dua dimensi, dihasilkan daripada gabungan titik mula dan titik akhir. Okey, cikgu ulang balik. Rupa ialah garisan luar objek yang berbentuk dua dimensi, dihasilkan daripada gabungan titik mula dan titik akhir. Okey, ingat itu dia punya keywords. Ini ialah contoh rupa. Tengok, berbentuk dua dimensi. Dua dimensi kan, gabungan titik awal. Contohnya titik awal, gabungan titik awal dan titik akhir. Ya. Dan dia ialah garisan luar objek. Ni garisan luar objek. Itu dia. Ni contoh dia, contoh rupa bunga orkid. Okey, ruang. Apa itu ruang? Yang kedua ialah ruang. Apa itu ruang? Ruang ialah bahagian kosong yang terdapat di sekeliling objek. Ruang berperanan sebagai pemisah di antara objek lain. Dalam karya, objek dalam karya ini disusun pada ruang hadapan, ruang tengah dan ruang belakang. Okey, maaf. Okey, kita tengok kembali ruang. Apa itu ruang? Ruang ialah bahagian kosong yang terdapat di sekeliling objek. Okey, antara objek lah tu. Ruang berperanan sebagai pemisah di antara objek lain dalam karya. Objek dalam karya ini disusun, objeknya disusun pada ruang hadapan, ruang tengah dan ruang belakang. Okey, kalau kita tengok balik ke ruang ialah
Ruang ialah bahagian kosong antara objek yang digunakan sebagai pemisah dan objek disusun pada ruang. Disusun pada ruang di antara tengah, ruang hadapan dan ruang belakang. Macam itu je. Okay, kita tengok contoh ruang ni semua orang tahu dah ni contoh ruang macam mana. Ni antara tajuk, antara deskripsi dengan objek utama. Ni kosong ni ialah ruang. Ni semua tahu dah ni. Okey, yang ketiga ialah penegasan. Apa itu penegasan? Penegasan wujud apabila sesuatu objek diberikan penekanan berbanding dengan objek lain. Penegasan pada poster ini berperanan mewujudkan penekanan pada tajuk supaya mudah dibaca. Okey, kita balik penegasan punya keyword ialah penekanan objek, highlight tajuk, mudah dibaca. Okey, penegasan wujud apabila objek diberikan penekanan. Penekanan objek. Okey, penegasan adalah untuk meng-highlight tajuk, untuk menekankan pada tajuk supaya mudah dibaca. Okey, penegasan wujud apabila kita hendak memberi penekanan pada objek, seperti untuk meng-highlight tajuk, untuk menegaskan tajuk supaya mudah dibaca. Okay, kita tengok Okey, contoh penegasan. Okey, inilah tajuk. Jadi senang baca tajuk ni. Besar kan tajuk dia? Tebal. Dia bold. Lepas tu dia besar. Jadi itulah penegasan. Okey, yang terakhir ialah imbangan. Apa itu imbangan? Imbangan ialah kesepadanan pembahagian objek dalam karya poster. Imbangan berperanan sebagai panduan susun atur antara tajuk, gambar bunga orkid dan maklumat supaya mudah dibaca. Okey, kita tengok keyword imbangan. Keyword ialah kesepadanan, panduan susun atur dan mudah dibaca. Okey, imbangan ialah kesepadanan pembahagian objek dalam karya poster. Digunakan sebagai panduan susun atur supaya mudah dibaca. Okey, imbangan ialah kesepadanan pembahagian objek yang digunakan sebagai panduan susun atur supaya mudah dibaca. Okey, ingat tu ya. Okey, contoh imbangan. Okey, ini ada dua contoh. Imbangan simetri dan tidak simetri. Okey, jadi imbangan simetri kita tengok sini. Dia punya tajuk dia, penegasan dia di tengah. Dia punya gambar di tengah dan logo pun di tengah. Jadi dia simetri kat tengah-tengah. Tidak simetri, tajuk dia ke kiri sikit. Dia punya deskripsi pun ke kiri sikit, gambar dia pun ke kiri sikit, logo pun ke kiri sikit. Jadi dia tidak di tengah-tengah, jadi tidak simetri. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh-contoh eksplorasi poster dan montaj. Ni awak boleh buka usrat 16 dia. Usrat 16. Okey, kita tengok dulu. Eksplorasi poster dan montaj. Okey. Di dalam buku teks berkata, mari teroka reka letak dan tipografi. Okey, dalam sini kita akan pergi kepada reka letak dan tipografi. Maaf ya, bukan topografi. Tipografi. Daripada sumber bercetak dan sumber digital. Gabungan poster dan montaj yang berkesan dapat menyampaikan maklumat berdasarkan reka letak yang menarik. Okey, dia kata gabungan poster yang mantap, yang cantik kan, yang cool, yang
berjaya bergantung pada cara reka letak. Jika reka letak dia menarik, menarik lah gitu. Okey, kita tengok dulu contoh-contohnya. Dalam buku teks bagi 3 kan? Bagi 3. Okay, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, tema poster kita ialah poster kempen. Tajuk poster kita, tema poster kita ialah poster kempen. Tajuk poster kita ialah Selamatkan Harimau Melayang. Okey, macam mana je nak buat? Macam mana nak buat poster kempen ni? Okey, yang pertama, latar belakang. Dia menggunakan cat poster. Ini color pastel pun boleh. Objek utama dia ialah harimau kan? Jadi menggunakan majalah sebagai sumber bercetak. Okey. Dan muka type ialah dia punya wordings. Dia punya huruf-huruf tu yang digunakan. Okey, dia ambil daripada sumber surat khabar, iaitu sumber bercetak. Dan hasil reka letak. Macam mana dia letakkan semua benda tu untuk jadikan poster. Tengok gambar situ. Reka letak poster ini menekankan aspek ruang. Kedudukan harimau disusun pada ruang hadapan, ruang tengah dan ruang belakang. Kita menggunakan aspek ruang tadi dalam teknik, dalam bahasa seni visual. Kita sini harimau ni kat ruang belakang, ruang tengah dan ruang hadapan. Jadi muka type dia menggunakan sumber surat khabar, iaitu sumber bercetak. Tengok ni. Yang background dia menggunakan color, dia menggunakan cat poster. Jadi poster macam ni. Okey, contoh yang kedua. Kita punya tema poster ialah poster motivasi. Poster motivasi ni lah untuk menarik minat, untuk memotivasikan orang. Okey, dia punya tajuk ialah Disiplin Kunci Kejayaan. Okey, kita tengok dulu macam mana je buat poster motivasi ni yang bertajuk Disiplin Kunci Kejayaan. Okey, kita tengok pada dia punya latar belakang. Dia menggunakan sumber digital, iaitu internet. Maksudnya dia print gambar dekat kertas. Okey, lepas tu dia punya objek utama ialah risalah, sumber bercetak. Risalah ni contoh macam plug ni kan, dia ambil nanti dia gunting. Lepas tu dia punya muka type, dia menggunakan pen warna dan stensil huruf. Yang ni dinamakan stensil huruf yang ada besar tu kan. Lepas tu just ikut je, iaitu stensil huruf. Okey, macam mana hasil reka letak dia? Reka letak poster menunjukkan imbangan simetri pada bahagian kanan dan kiri poster. Poster ini mudah dibaca kerana kedudukan tajuknya yang diletakkan di bahagian tengah. Okey, tengok ni diletak di bahagian tengah. Jadi imbangan simetri. Sebab kat tengah kan, kalau diletak ke tepi, imbangan tidak simetri. Okey, yang ketiga, yang terakhir sekali ialah tema dia adalah poster filem. Dia nak promosikan filem. Jadi tajuk poster dia ialah Semut Raksasa. Kita tengok dulu dia punya latar belakang dia gunakan apa. Dia gunakan kertas warna sahaja, iaitu bahan maujud. Dan dia punya objek utama digunakan daripada internet. Maksudnya dia print lah gambar-gambar tu. Dan muka type-nya digunakan daripada majalah, sumber bercetak. Sama juga yang macam pertama tadi, dia menggunakan surat khabar lah tapinya. Okey, reka letak dia, hasil reka letak dia ialah reka letak poster menunjukkan kesan penegasan pada objek semut yang bersaiz besar dan diletakkan di bahagian tengah poster. Okey, tengok poster ni. Poster ni menunjukkan yang penegasan sangat pada objek dia. Tengok ni, betapa besarnya, betapa nampaknya kita kan pada objek tersebut. Dan dia menggunakan muka type yang diambil daripada majalah tadi. Itu dia. Jadi itu sahaja yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, untuk minggu hadapan, cikgu nak awak sediakan kertas lukisan, cat poster, berus, gunting, gam, pen warna, gambar ikan bayan, majalah, surat khabar. Kalau gambar ikan bayan tak ada, awak print gambar ni daripada internet, bahan digital. Okey, yang ini kita akan menggunakan pada minggu hadapan untuk melukis poster. Okey, pastikan sediakan kertas, cat poster, berus, gunting, gam, pen warna, gambar ikan bayan, majalah dan surat khabar. Okey, tugasan. Okey, yang pertama ialah fahamkan isi.
Okey, ingat kembali kepada perkara yang telah dipelajari pada minggu lepas. Maksudnya ini ialah pada minggu lepas kita dah belajar apa kan, yang pasal itik tu. Okey, sekarang ni awak fahamkan isi yang ada dalam buku teks yang cikgu telah terangkan tadi. Okey, lepas tu kedua ialah interactive game. Ni nanti boleh klik pada link dalam deskripsi video ni untuk awak bermain sedikit interactive game supaya dapat menguji kefahaman awak. Dan penyediaan bahan. Okey, menyediakan bahan yang secukupnya bagi melaksanakan tugas. Ini adalah untuk minggu hadapan. Okey, itu sahaja. Terima kasih daripada Cikgu Azrul. Okey, dan jangan lupa like dan subscribe video saya kerana ia sangat membantu cikgu. Okey, sekian. Terima kasih.